Sekali lagi, Waalaikumsalam. Saya sendiri jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi bawa dan juga menjemput kawan-kawan daripada jauh dan dekat untuk merapat ke Reruai Ilham. Kita akan bincangkan satu buku yang sangat penting. Dan bersama dengan kita, dua orang ugamawan muda. Ugamawan muda yang akan bincangkan buku yang cocok bagi saya dengan kedua-duanya. Kerana buku ini adalah temanya tema sejarah. Pada masa yang sama juga ada elemen kuat tentang politik. Dan kedua-duanya adalah ustaz dalam bidang pengajian Islam dan juga punya pengalaman menelaah, membaca, mengkaji, menuntut ilmu di dalam bidang yang akan kita bincangkan bukunya pagi ini. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Ustaz Firdaus, dan yang di hujung saya kenalkan ringkas saja ya. Siapa beliau? Misteri. Yang penting kredibel. Di sebelah kanan saya Ustaz Firdaus, dan yang di sebelah hujung sana yang tak berapa jauh itu adalah Ustaz Azam. Kedua-duanya datang daripada lulusan pengajian Islam, satu daripada Jordan, satu daripada Mesir ya. Dan hari ini kita akan bincangkan buku yang berada di depan kita yang bertajuk Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat. Saya cuba baca yang bahasa Inggeris, yang bahasa Arabnya ya. Kalau salah baris mohon dibetulkan. Al-Khilafat As-Siyasiyah Bainas Sahabah. Okey, pertelingkahan politik dalam kalangan para sahabat. Saya nak kongsi satu anekdot ya saudara tentang buku ini. Bukan, tentang pengalaman peribadi saya yang berkait dengan konten buku ini. Ketika itu saya umurnya lebih kurang 19 tahun. Saya di Universiti Malaya tahun pertama. Ada seorang kawan saya ini saya tidak pasti fahamnya bagaimana. Tapi satu benda yang saya pasti, dia orang yang suka mempersoalkan. Kan? Dan kita suka orang yang suka mempersoalkan sehingga kita dipersoalkan. Kan? Suatu hari kawan saya yang suka mempersoalkan ini, dia berbincang panjang dan penuh emosi tentang perang Jamal, perang Siffin dan juga apa yang berlaku di Karbala. Dan itu adalah konten kepada buku ini ya. Peristiwa yang melatari buku ini adalah peristiwa itu antaranya. Dan ketika itu saya sudah tidak selesa. Kan, sebab saya seorang Sunni. Tapi perspektif yang dibawakan kawan saya itu perspektif Syiah. Yang mana perspektif itu perspektif yang mencela sahabat. Kan? Jadi ketika itu walaupun saya suka mempersoal dan kadang-kadang dipersoal, tetapi bila apa yang kita suka itu dipersoalkan, saya tidak selesa. Dan bila saya membaca buku ini, saya harap ketika mereka ataupun kawan saya bercakap tentang Syiah, tentang latar peristiwa perang Jamal dan Siffin itu, saya sudah membaca buku ini. Kerana ketika itu saya hanya diam dan risau tapi tidak mampu untuk berbahas dan juga berwacana dengan dia. Tapi pagi ini saudara, kita akan berbincang tentang isu ini, dan saya akan mulakan dengan panel yang pertama, Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus, dia membaca buku ini dalam bahasa asalnya, dalam bahasa Arab. Yang di tangan saya yang berada di Reruai Ilham ini adalah karya terjemahan bahasa Melayu. Cuma Ustaz, saya sebut ringkas tadi tentang buku ini. Peristiwa yang menjadi analisisnya adalah tentang peristiwa yang dikatakan sebagai fitnah terbesar dalam sejarah umat Islam. Fitnah yang berdarah, fitnah yang menentukan sejarah umat Islam sampai ke hari ini. Cuma boleh tak Ustaz detailkan sedikit ya tentang peristiwa itu, dan juga sebelumnya tentang penulis Syekh Asy-Syinkiti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang lebih mesra dengan gelarannya Pok Jak, seorang TikToker yang semakin popular dan hot dan rakan panelis kekanda abang saya Al-Fadhil Ustaz Azam. Pertama sekali tentang penulis. Penulis seperti mana namanya dicadangkan ataupun seperti mana yang kita boleh kesan daripada namanya, beliau berasal daripada Shinqit, iaitu sebuah bumi yang terkenal dengan pengajian turath yang ketat dan intensif, iaitu pada zaman sekarang negara tersebut adalah negara Mauritania. Dan beliau seperti mana pelajar-pelajar daripada negara ini sempat melalui pelajaran secara tradisional, dan mereka di tempat ini, di Shinqit ini, terkenal sebagai tak kisahlah apa bidang sekalipun,
hafaz Quran dan menghafal matan-matan bahasa Arab seperti Alfiah itu sudah selesai sejak sekolah rendah lagi. Dan syair-syair jahiliah sudah dihafal dengan sejak awal lagi. Jadi rasid ataupun bekalan turasnya sangat kental. Dan beliau sempat mengajar di Universiti Iman sebagai pensyarah bahasa sebelum seterusnya menyambung pengajian dalam bidang terjemahan Perancis, oleh kerana negara beliau pernah dijajah oleh negara Perancis, dan beliau menyelesaikan PhD di University of Texas dalam bidang History of Religion. Dan tulisan-tulisan beliau banyak sekitar ataupun bermula daripada kajian tesis PhD beliau dalam bahasa Inggeris bertemakan tentang kesan perang salib terhadap hubungan antara sunnah dan syiah. Jadi itu kajian PhD yang ditulis beliau. Dan pada tahun 2003, ketika mana beliau masih lagi menetap di Texas, beliau telah selesai menulis buku apa yang kita sedang wacanakan hari ini. Dan pada 2003 kita cuba bayangkan apa latar suasana Timur Tengah yang berlaku. Ketika itu berlakunya serangan negara Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya pada negara Iraq. Dan usai ataupun kesan daripada peperangan itu, tema tentang hubungan Sunni dan Syiah semakin kuat. Dan ketika mana buku ni diterbitkan semula 2013, pada tahun itu juga suasana ketegangan tu timbul semula, kesan peperangan ataupun perang saudara yang berlaku di Syria. Dan apa punca daripada perpecahan itu? Saya dengan izin, walaupun perkara ni tak disebut dalam buku ini, Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal menyebut kebanyakan firqah atau kumpulan-kumpulan akidah, mazhab-mazhab akidah ini punca asalnya adalah qadiyatu imra'ah, qadiyatul imarah, minta maaf. Bermula perpecahannya adalah kerana khilaf politik, kemudian berkembang dicampur gaulkan dengan fahaman-fahaman akidah yang dimasukkan untuk diberi rasional dan justifikasi atas akidah politik yang dibina. Jadi buku ni ditulis dengan latar belakang itu, dan perseteruan antara Sunni dan Syiah ni banyak berasal daripada beberapa episod sejarah yang berlaku. Jadi episod sejarah itulah yang dirujuk dalam buku ni sebagai Al-Khilafat As-Siyasiyah Baina Sahabah, pertelingkahan politik yang berlaku di kalangan sahabah. Dan secara khusus dua perkara yang besar yang berlaku pada zaman Khulafaur Rashidun berlaku pada zaman Sayyiduna Ali dalam dua peperangan yang telah disebut oleh moderator tadi. Pada tahun ke-36 Hijrah berlaku Ma'rakatul Jamal, peperangan unta, di mana Sayyidatuna Aisyah simboliknya menaiki unta, dan peperangan itu tamat tidak sampai satu hari apabila Sayyidina Aisyah jatuh daripada unta. Dan satu lagi peperangan Siffin berlaku pada tahun 37 Hijrah. Dan kedua-dua peperangan ini adalah rentetan daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman yang berlaku pada tahun 35 Hijrah. 35 Hijrah pada 18 Zulhijjah Sayyidina Uthman dibunuh. 36 Hijrah selepas itu apabila Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah, sebahagian sahabat berpandangan bahawa kita perlu mencari siapakah pembunuh Uthman. Sebahagian daripada umat Islam memujuk Sayyidatuna Aisyah untuk pergi bertemu Sayyidina Ali. Kemudian rentetan selepas itu berlaku perang Siffin, juga temanya adalah untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman, minta maaf. Jadi bermula daripada kesan pembunuhan Sayyidina Uthman, berlaku dua pertelingkahan yang melibatkan peperangan, perang Jamal dan perang Siffin. Kemudiannya peperangan lain, perang Nahrawan. Bila berlakunya perdamaian di dalam perang Siffin, timbul satu kumpulan yang tak puas hati dengan dua-dua kumpulan sebab berdamai, dipanggil Khawarij.
Kemudian rentetan selepas tu berlaku pula Karbala yang disebut oleh moderator tadi. Jadi kesimpulannya itu latar belakang pertikaian yang berlaku. Adapun buku yang ditulis oleh penulis, beliau tidak menulis buku ni dalam bentuk rentetan sejarah. Jadi bagi siapa yang berminat nak kaji tentang perincian, ini bukan bukunya. Tapi buku ni memberi kaedah-kaedah, dan dalam kaedah-kaedah itu disebut analisa penting dalam beberapa peristiwa sejarah yang berlaku, terutamanya 3 peristiwa tadi: pembunuhan Saidina Osman dan apa yang menyebabkan perkara itu berlaku, peperangan Jamal dan peperangan Siffin dan kesannya selepas itu. Wallahu alam bisawab. Okey, terima kasih untuk pusingan pertama daripada Ustaz Firdaus untuk latar peristiwa yang melatari buku ini. Ya, kerana peristiwa yang disebut itu peristiwa yang sampai ke hari ini kesannya itu masih dirasai. Kata penulis, kita masih lagi berada di bawah bayangan peristiwa yang berlaku lebih daripada 1400 tahun yang lepas. Dan keadaan umat Islam pada hari ini yang berpecah dari sudut sektariannya, Sunni dan Syiah itu muaranya di mana? Yang berlaku di dalam peristiwa yang baru saja dihuraikan oleh Ustaz Firdaus tadi. Cuma yang seterusnya kepada Ustaz Azam. Paling tidak ada 2 aliran di dalam membahaskan peristiwa besar yang menentukan sejarah umat Islam itu. The divergence, timbulnya sejarah itu diverge daripada peristiwa itu. Ada 2 aliran paling tidak yang disebut di dalam buku ini. Yang pertama, yang memilih untuk memburukkan sahabat. Dan yang kedua, yang memilih untuk mendiamkan. Kalau mengikut terjemahan, istilah yang digunakan oleh Syekh Asy-Syinkiti adalah fiqh. Saya terkesima dengan Presiden Tuan Setiausaha PER yang baru datang. Fiqh neutral, fiqh yang tidak berpihak, yang tidak berani untuk mengambil pendirian. Tetapi penulis buku ini, Ustaz Azam, memilih jalan yang berbeza. Bukan jalan yang mengutuk sahabat, bukan juga jalan yang sapu bawah kapet, memilih jalan selamat. Soalnya Ustaz, kenapa kita perlu untuk membincangkan isu ini secara tuntas sehingga ada 22 metodologi, usul bagaimana kita mahu memahami peristiwa yang begitu consequential ini? Kenapa tidak kita mengambil jalan selamat, Ustaz? Diamkan saja. Ini peristiwa yang berdarah. 70,000 kata Muhammad Sirin yang meninggal ketika perang Siffin. Kenapa tidak diamkan saja? Kita teruskan kehidupan, yang berlaku telah berlaku. Kenapa perlu ditulis buku? Kenapa perlu diulas? Apa pentingnya? Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat moderator bukan tukang cucuk. Fadhil Ustaz Firdaus, khususnya saudara Akmal selaku wakil penganjur bersama dengan saudara Jalal daripada Balai Ilham. Yang pertama, saya memetik daripada, saya sebut dulu apa saudara Nick pada pagi ini baju saya ni walaupun bukan kuning, tapi saya memakai baju selaku bukanlah semestinya itu pendirian saya. Jadi kita menyatakan apa yang dilihat dari sudut pengarang lah, setelah membaca dan juga meneliti mukadimah beliau dan juga hatta kritikan terhadap beliau dan juga mukadimah oleh almarhum Syekh Al-Qaradawi sendiri yang kita sebut membela dan juga mempertahankan tulisan ini. Sebagaimana yang saudara Nik sebut tadi, kalau kita lihat pendirian hatta dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri terhadap peristiwa yang berlaku di dalam kalangan para sahabat, khususnya peristiwa yang besar yang dinyatakan oleh Ustaz Firdaus tadi, kita dapati ada pendirian yang boleh disebut sebagai pendirian utama juga, iaitulah al-mumsikin. Mumsik maksudnya golongan yang memilih untuk tidak menyentuh dan berbicara
Saya agak saudara Dr. Hadi kita sebut play safe. Tapi saya tak setuju lah dengan istilah play safe tu sebab dia ada konotasi yang agak negatif. Mana-mana pun boleh kan. Tapi pendirian itu berasaskan kepada satu ucapan yang juga masyhur di kalangan salafus soleh. Tilkad dima, darah-darah itu tahharallahu aidina minhu. Allah Ta'ala telah bersihkan tangan kita daripada terlibat sama dalam peristiwa itu, maka bersihkanlah juga lidah kita daripada berbicara tentang perkara tersebut. Kerana ini dilihat dari sudut satu perkara yang utamanya adalah kedudukan para sahabat itu. Sebab kita pun faham bila berbicara tentang para sahabat ini tentulah ada kaedahnya, ada disiplinnya, ada adabnya. Hatta kita berbicara tentang krisis di dalam kalangan bangsawan dan juga krisis yang berlaku pada dalam kalangan, kita kata diraja, juga ada kaedah dan adabnya dalam berbicara. Tidaklah kita berbicara sebagaimana percakapan krisis yang berlaku di kalangan manusia biasa. Jadi pendirian itu sebagai nak bagi satu sudut yang melihat kewajarannya, adalah pendirian yang melihat ianya lebih selamat untuk diri dan ianya lebih selamat untuk akidah kita, sebab kita berbicara tentang para sahabat. Dan ini yang disebut sebagai pendirian untuk diam daripada berbicara tentang perkara itu, walaupun disebut oleh saudara ni simpan bawah kapet kan. Tapi dia bukanlah simpan dalam maksud yang negatif, tapi dalam maksud yang dilihat keselamatan pada diri dan agama. Tetapi ini bukanlah majoriti. Ada juga dari kalangan ilmuwan ahli sunnah wal jamaah juga melihat bahawasanya yang dimaksudkan anjuran untuk imsak, anjuran untuk kita tidak berbicara itu adalah anjuran untuk tidak melaknat dan mencela. Kan tetapi ianya tidak menghalang, ini yang disebut oleh pendirian Tuan Pengarang lah, tidak menghalang kita daripada meneliti, mengkaji dan mengambil pengajaran. Ini yang saya nampak paling ketara lah oleh pengarang. Dia boleh sebut agak sangat berani dalam tulisan ini. Dia menyebut kita tidak boleh membiarkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dari kalangan para sahabat, dalam kalangan para sahabat ini, khususnya dalam isu pertelingkahan politik. Ini pun lagi penerbit marah lagi. Saya lebih selesa kalau disebut sekadar bawah perselisihan. Telingkah ni nampak macam berebut sana berebut sini kan. Ya, tapi ini kita punya pandangan lah kan, sebab perselisihan lah, kalau lebih lunaknya perselisihan ini adanya pengajaran di situ. Ini yang ditekankan oleh Tuan Pengarang, yang kita boleh ambil pengajaran. Pengajaran bukan setakat pada yang betul dan benar, tetapi keberanian untuk berbicara tentang pada sudut yang salah tadi. Jadi sekiranya berbincang dari sudut pendirian dan pendekatan yang salah dalam peristiwa ini, di sana ada faedah untuk umat yang akan datang. Ini yang kita masih lagi dibayangi peristiwa itu. Cuma bagaimanakah kita nak jadikan bayangan itu memberi faedah pada kita, untuk kita mempelajari, ambil faedah daripada yang disebut oleh Tuan Pengarang ijtihad-ijtihad yang salah dalam peristiwa itu, supaya kita dapat jauhi dan ambil langkah mengambil pengajaran dan mengambil faedah lah. Dan ianya jauh sama sekali dengan kelompok yang kita sebut yang kedua tadi, yang terus melihat daripada lensa sektarian terus, dan apa sahaja yang dilakukan oleh para sahabat dilihat dengan kacamata yang salah dan negatif, dan menghalalkan untuk dilaknat dan dicela. Ini kita ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah amat jauh daripada pendirian yang kita sebut pendirian yang agak melampaui batas ini. Dan yang kita lihat, hatta majoriti ahli sunnah wal jamaah, kita lihat para ilmuwan kita yang berbicara ini, mereka tidak, kita kata tidak, macam Dr. Hadi sebut tadi, tidak ada play safe. Ingat tokoh-tokoh ilmuwan besar ni, mereka menyebut secara jelas ijtihad ini adalah ijtihad yang salah, hatta terhadap para sahabat mereka menyebut, tapi dengan penuh adab. Sebab Dr. Syengkiti sendiri menyebut bahawasanya ada dua perkara penting dalam bagi yang nak berbicara, disebut di sini penting. Hatta Tuan Pengarang sendiri
walaupun memilih untuk belajar tersebut mesti ada dua teras, iaitulah al-ilmu wal-adlu. Kena ada ilmu, yang ni maklumat yang tepat dan jelas, rujukan yang kredibel. Kemudian mestilah ada insaf. Kalau tak ada dua ni, lebih baik tak payah bersembang sebab akan membawa bahaya lah. Jadi itu yang saya boleh sebut lah dari segi beberapa pendekatan dalam berbicara. Tetapi dari sudut Tuan Pengarang, dia melihat kita perlu berani untuk mengkaji dan berbincang hatta pada sudut-sudut yang salah, supaya kita boleh mengambil langkah dan pengajaran untuk kehidupan kita semasa ini. Dan yang penting disebut oleh Tuan Pengarang adalah sebagaimana kita nak menegakkan prinsip pentadbiran siasah yang dianjurkan oleh Islam daripada keadilan, syura dan sebagainya, mengatasi individu. Itu dari sudut lensa mata pengarang lah yang saya boleh sebut. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Azam untuk jawapan bagi pusingan yang pertama. Apa yang Ustaz Azam sebutkan tadi itu memberikan faham kepada kita ya, apa sahajalah perspektif, sisi pandang, pendirian yang dipilih oleh sebahagian kumpulan ulama itu ada asasnya. Kita mungkin tidak bersetuju, kita mungkin orang muda itu lebih radikal, yang dikata jangan itu yang mahu kita buat, kan? Tetapi orang yang tidak mahu memilih jalan itu ada sebabnya. Ada masalah yang lebih besar mungkin yang mahu dijaga, mafsadah yang lebih besar yang mahu dielak. Cuma satu perkara ya, kita sudah berada 1/3 daripada sesi telaah buku kita pagi ini. Saya nampak di hujung sana makin ramai, di hujung sini juga makin ramai. Majoritinya orang muda. Saudara, buku ini untuk orang muda. Sebab buku ini membicarakan perkara yang sebahagian orang tidak mahu bicarakan. Kerana perkara ini perkara yang sensitif. Orang muda suka benda sensitif, saudara. Yang dikata jangan, itu yang mahu dibuat. Jadi kalau saudara muda, mari mendekat. Kalau saudara sudah berusia, jiwa masih muda, come on lah, dekat sikit. Okey, buku ini buku penting. Buku ini dekat surau dan masjid tidak akan dibincangkan. Dekat TikTok, itu mungkin novel-novel. Tapi di sini, di Reruai Ilham Books, buku ini dibicarakan dan dijual. Adik orang muda, pandang ke belakang, singgah sekejap. Okey, kita mahu masuk pusingan yang kedua. Okey, terima kasih kepada Ustaz Azam. Dan apa yang disebut oleh Ustaz Azam tadi tentang kenapa majoriti ulama, bukan majoriti lah, sebahagian ulama kata Ustaz Azam memilih jalan yang lebih selamat. Antaranya kerana tidak mahu menjurus masuk ke dalam ruang mencela sahabat. Dan menariknya, di dalam usul asas-asas yang dicadangkan oleh penulis, bagaimana kita mahu berinteraksi dengan peristiwa yang begitu sekali consequential dan juga kontroversi. Asas yang kedua adalah mengenal pasti kelebihan para sahabat. So itu adalah disiplinnya, bagaimana dia manuver secara berhati-hati. Cuma saya mahu masuk soalan yang kedua kepada Ustaz Firdaus. Buku ini Ustaz sendiri sebutkan di awal tadi, dia tidak memberikan rincinya, perincian itu tidak ada. Kalau kita mahu baca perincian, kalau saya yang tidak tahu bahasa Arab ini, saya sebelum ini membaca buku Taha Husin, Fitnah Terbesar dalam Sejarah Umat Islam. Sudah diterjemah oleh DBP. Sayangnya tidak diulang cetak. Ilham mungkin boleh hubungi DBP untuk cetak semula. Itu tebal, penuh dengan perincian. Buku ini bukan perincian. Kata Ustaz Firdaus tadi, dikemukakan oleh penulis asas-asas metodologi. Bagaimana kita mahu berinteraksi dengan peristiwa yang sensitif ini. Cumanya Ustaz, dalam pada 22 metodologi itu, dia ada dua asas utama. Yang pertama yang disebutkan oleh Ustaz Azam tadi tentang bagaimana membezakan dan memisahkan di antara prinsip dan peribadi, di antara prinsipal dan juga sosok tubuh individu. Dan yang kedua itu tentang sejarah dan wahyu. Tapi kita pergi yang pertama. Bagaimana Ustaz? Sebab ini persoalan pertelingkahan politik antara sahabat. Kalau antara kita, mudah sahaja dibezakan, kan? Mudah sahaja kita mahu hadapi. Tapi ini antara sahabat, dua-duanya ada kemuliaan. Dan itulah antara sebab kenapa ulama memilih jalan selamat, tetapi penulis memilih jalan berani. Kedua-duanya ijtihad masing-masing. Tapi bagaimana kita mahu memahami prinsip, membezakan di antara prinsip dan peribadi itu dalam kita menanggapi peristiwa yang sensitif dan penting ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus sambung apa yang kita dah mulakan dalam perbincangan bagi buku ni. Bagaimana nak imbangkan
dua perkara ni, menghormati individu yang tinggi kedudukannya dan juga memberi satu ataupun mensakralkan prinsip yang tidak boleh ditolak ansur. Tadi Ustaz Azam, kalau saya boleh sambung sikit apa yang beliau sebut tentang bukan sekadar sebahagian, kalau saya betulkan saya kalau saya salah, tidak salah juga untuk kita sebut sebenarnya aliran untuk tidak menyentuh secara terperinci ni adalah aliran yang agak mainstream, bukan sekadar sebahagian. Bahkan dalam nazam ataupun syair-syair akidah yang kita hafal disebut wa awlid tashajura allati in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Setelah diceritakan tentang kemuliaan sahabah, unik ataupun kayanya turas ahli sunnah wal jamaah ni, pertama sekali kita tidak meletakkan maksum kecuali kepada Nabi SAW. Dan dengan perkara itu dia memberi satu kelegaan yang besar untuk kita. Yang maksum hanya Nabi, kemudian datang sahabat-sahabat Nabi yang dimuliakan kerana kita memuliakan Nabi SAW. Kerana mereka lah generasi yang dididik oleh Nabi. Nabi SAW sendiri yang mengangkat kedudukan mereka, dan mereka lah yang meneruskan apa yang telah disampaikan dalam bentuk risalah-risalah ni yang dibawa oleh Nabi. Jadi kemuliaan mereka tidak sampai ke tak maksum. Jadi itu satu kelegaan yang besar. Dan majoriti akan cuba mentakwil segala apa yang berlaku. Dan bila kita sebut mentakwil, bila sebut tentang perang Jamal, jadi Sayyidatuna Aisyah juga niatnya baik untuk mencari pembunuh Sayyidina Osman. Sayyidina Ali juga ingin memujuk sebelum nak mencari pembunuh, mestilah dipastikan negara ini stabil, ada khalifah yang jelas. Bagi mereka yang ingin mentakwil juga, mereka akan sebut perkara yang sama berlaku antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi itu bagi mereka yang ingin mentakwil. Tetapi dalam masa yang sama, cuba memberi takwil dan justifikasi atas segala apa yang berlaku ni kadang-kadang ada ketimpangan. Oleh kerana itu penulis menyebut bahawa beliau secara berat dalam buku ni banyak memilih pendekatan dengan penuh hormat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Kerana bagi beliau metod yang dipilih oleh Ibn Taymiyah adalah metod muhaddithin. Pertama dalam memastikan keabsahan riwayat. Jadi riwayat tu tidak senang-senang diambil tanpa dinilai kekuatannya. Sebab riwayat tu banyak. Dan apabila berlaku perseteruan, orang akan exaggerate, kan? Biasalah bila berlaku, kan? Bila berlaku contohnya seolah-olah pertikaian antara sekadar mengusik antara undang-undang dan undang-undang, kita pun tak tahu kan yang mana nak didahulukan. Siapa menjerit? Jadi bila berlaku pertikaian akan ada orang yang bersikap berlebih-lebihan, tu biasa. Jadi apa yang dicadangkan oleh Ibn Taymiyah yang diambil juga oleh penulis adalah metod muhaddisin, iaitu mereka cuba saring riwayat. Yang kedua, para muhaddisin juga mereka cuba berlaku adil dalam memberi jarah wa ta'dil. Setelah riwayat itu dipastikan benar, kemudian setiap orang yang membawa riwayat itu akan dinilai baik dan buruknya. Apabila disebut buruk, tidak dinafikan kebaikan. Apabila disebut kebaikan, tidak dinafikan jika ada sedikit perkara yang kurang ataupun yang kurang molek dilakukan. Maka dalam buku ni, kalau saya boleh bagi apa yang cuba dibawa ditarjihkan oleh penulis, beliau tidak menafikan di hujung-hujung pemerintahan Sayyidina Osman itu berlaku sedikit ayat Ibn Taymiyah adalah kelemahan. Ayat Ibn Hajar Al-Asqalani, Sayyidina Osman orangnya linul arikah, orangnya lembut, orangnya toleran. Jadi dalam detail sejarah yang berlaku, apabila Abdullah bin Abi Sarah ingin ditukar di pertengahan jalan, beliau ingin diganti oleh anak Sayyidina Abu Bakar. Tapi di pertengahan jalan, surat itu dikoyak.
Kemudian oleh kerana pertukaran itu tak berlaku, orang-orang di Mesir, orang di Basrah, orang di Kufah terus menentang Saidina Uthman radhiyallahu an. Jadi itu apa yang cuba disampaikan. Kalau bukan sekadar Ibn Taymiyah, Ibn Hajar dengan ayatnya lebih lunak, kelembutan itu kadang-kadang ada masanya membuka ruang. Dan faktor sejarah yang lain juga berlaku adalah pada zaman Saidina Uthman, kerajaan makin besar, duit makin banyak. Jadi bukan sekadar sahabah, mereka yang bersama dengan sahabat umat Islam yang baru masuk itu pun mungkin sudah gelap matanya dengan harta-harta yang ada. Jadi bukan sekadar sahabah, tapi zaman itu melibatkan mereka yang bukan sahabah juga. Jadi bila apa yang cuba dibawa oleh penulis, beliau menyebut beberapa kelemahan dalam polisi-polisi yang berlaku pada zaman Saidina Uthman, pada zaman Saidina Ali, dalam keadaan tidak meruntuhkan kehebatan dan kemuliaan para sahabat Nabi. Oleh kerana buku ni bukan buku yang ditulis dalam bentuk episod satu persatu. Pengulas buku ni iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi mencadangkan agar prinsip kedua tu diluaskan lagi, supaya pembaca boleh mengimbangkan dalam mereka menilai dengan kritis apa yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa itu, masih tertanam dalam jiwa mereka bahawa mereka sedang berbincang tentang generasi yang besar. Jadi ni cadangan saya lah. Bagi mereka yang nak baca buku ni, mereka juga kena membaca buku seperti buku Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Kita boleh menggabungkan macam mana sahabat itu berkorban dalam hidup mereka, dalam masa sama ketinggian peribadi mereka tidak menafikan qudsiyatul mabadi', ketinggian nilai yang perlu diangkat. Jadi dalam buku ni disebut beberapa perkara, rentetan daripada peristiwa-peristiwa perselisihan yang berlaku ni. Kesan dia bukan sekadar bila tadi Ustaz Azam sebut bahawa telah berlaku seperti satu pendekatan majoriti ahli sunnah lah, supaya mereka menahan diri daripada tidak bercakap ataupun mengulas lebih. Satunya sebab bukan semua orang ada kematangan politik yang mendalam. Dan bagi orang awam, cukuplah bagi mereka untuk faham bahawa sahabat-sahabat ni agung, mulia. Yang kita perlu imani adalah perkara-perkara pokok dalam iman. Yang perlu kita tunaikan adalah fardu ain. Tetapi tidak dinafikan bagi orang yang ingin mengkaji, in khutta fihi, kalau kamu nak kaji juga, wajtanib da'al hasad. Kalau nak kaji, kamu kena berlaku objektif. Dan hilangnya objektiviti dalam membaca sejarah, dan ini pengajaran sepanjang zaman. Biasanya kita bila suka seseorang, dalam bahasa Melayu kita sebut kentutnya pun menjadi wangi. Bila kita benci seseorang, segala kemuliaannya akan dipandang sebagai najis. Itu sifat manusia yang bila mereka bergaduh. Tapi dalam kita mempelajari sejarah sahabat dan kemudian sejarah tabi'in, bayangkan sejarah yang kita bincang ni, Imam Nasa'i rahimahullah, salah seorang penulis 6 volume ataupun 6 rujukan utama kitab hadis kita, Sunan An-Nasa'i. Beliau ketika menulis kitab Al-Khasa'is yang membincangkan kemuliaan Saidina Ali, beliau menulis buku membincangkan kemuliaan Saidina Ali. Setelah ditulis buku tu, bila sampai ke Dimashq, ke Syam, orang-orang Syam dia tak puas hati. Dia kata, kamu tulis tentang kemuliaan Saidina Ali, kenapa tak tulis tentang kemuliaan Saidina Muawiyah? Jadi Imam Nasa'i tanya, takkan tulisan aku ni hanya menjadi absah kalau aku menulis perkara yang sama bagi pihak yang lain? Yang benar tetap benar. Imam Syafi'i sendiri, oleh kerana ada beberapa pandangan beliau yang mirip dengan pandangan fiqh Syiah, jadi beliau dituhmah sebagai penyokong Syiah. Jadi bila kita membaca sejarah ni, sepatutnya kita tak boleh mencampur adukkan penilaian objektif dalam peristiwa-peristiwa tertentu kepada perkara yang lain.
tak bersetujunya kita kepada Muawiyah dalam beberapa juzuk perkara tidak menafikan jasa besar Muawiyah dalam perkara-perkara lain, termasuklah beliau adalah penulis wahyu. Beliau juga adalah hadis-hadis utama diriwayatkan melalui jalan Muawiyah. Jadi tak setujunya kita tidak menafikan keseluruhannya. Jadi inilah kayanya turas ahli sunnah yang kalau saya boleh simpulkan, melatih kita menjadi orang yang ada an-nudjul fikri, kematangan dalam berfikir dan objektif dalam menilai. Antara melatih objektif itulah penulis mengusulkan 22 neraca dalam menilai peristiwa yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih Ustaz Firdaus. Dan bila kita meneliti apa yang disebutkan oleh Ustaz Firdaus yang ditulis oleh Asy-Syinkiti dalam buku ini, asas yang pertama soal membezakan antara prinsip dan juga peribadi itu, walaupun zaman ini kita tidak ada sahabat lagi, kita tidak ada para salaf lagi tapi kita ada ulama. Kita ada ulama di dalam ruang politik. Jadi penting sekali saudara, bila membaca buku ini, kita boleh mendapat iktibarnya itu melewati zaman sahabat dan juga zaman salafus salih. Bahawa di zaman ini juga ada orang berpakaian ulama yang memang sebahagiannya betul-betul ulama, berada dalam politik, tapi harus saja dibezakan di antara prinsip dan juga peribadi. Itu penting. Okey, asas yang kedua yang dibicarakan oleh Asy-Syinkiti yang menjadi dasar kepada buku ini adalah membezakan di antara wahyu dan juga sejarah, Ustaz. Wahyu dan sejarah. Dan kita tahu peristiwa besar ini, peristiwa berdarah yang mengorbankan kata Muhammad Sirin sekali lagi, sehingga 70,000 umat Islam berperang sesama Muslim, kesannya bukan sahaja kepada sejarah politik, tapi juga kepada teori politik. Dan di situlah penting untuk kita membezakan apa yang telah terjadi, sejarah, dengan apa yang what is ataupun what was, sejarah kan, what was, dengan what should, what ought to be. Apa yang mungkin lebih baik, kan? So antara sejarah dan wahyu. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh dengan cara yang paling mudah sekali, sebab ini saya rasa poin yang agak berat sedikit. Bagaimana kita mahu memahami peristiwa besar itu yang melatari sejarah kita daripada perspektif membezakan wahyu dan sejarah. Silakan Ustaz. Baik, saya akan ulas secara yang lebih umum lah, sebab walaupun disebut membezakan antara wahyu, di sini maknanya prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam dalam bab persoalan pentadbiran dan pengurusan manusia ini, dan juga apa yang berlaku di alam nyata pada setiap zaman itu. Itu maksud secara mudahnya lah. Prinsip Islam menyatakan pemerintahan ini adalah berdasarkan syura contohnya. Tetapi kalau kita lihat dalam peristiwa di kalangan umat Islam ini, setelah daripada zaman khilafah yang 4, berlaku perubahan daripada kaedah syura kepada kaedah pewarisan sebagai contohnya. Jadi di sinilah pengarang melihat, ataupun saya lihat kritikan pengarang agak tajam dan keras bagaimana terhadap berubahnya daripada sistem berasaskan syura, pemilihan berdasarkan persetujuan dari kalangan umat Islam, berubah kepada kaedah dan pendekatan secara tauris, pewarisan. Jadi ini maksud yang secara mudahnya nak sebut bagaimana nak membezakan di antara tindakan-tindakan praktik yang berlaku pada zaman itu dengan apakah yang berada dalam prinsip yang disuruhkan oleh syarak. Tapi saya nak tarik perhatian di sini pada bentuk yang lebih luas lagi. Sebenarnya ini juga disebut oleh guru saya dan juga mufti Mesir yang lalu, Dr. Syahdi Nuah, disebut kita membezakan di antara perkara-perkara yang ada dalam sejarah yang berlaku, hatta dalam kitab-kitab ilmiah kita yang berada dalam kitab-kitab turas ini, kita perlu bezakan di antara perkara-perkara perincian itu dan juga prinsip yang disebut sebagai metodologi. Jadi kita bezakan, kita mengambil faedah daripada peristiwa-peristiwa itu dari sudut bukan mengikut sebiji-sebiji satu persatu yang dibuat, tetapi kita mengambil prinsipnya.
kita mengambil kaedahnya, walaupun mungkin berbeza pada tindakan secara perincian tadi, tetapi prinsip itulah yang dipegang. Saya tak mahu masuk dalam lah bincang adakah proses pewarisan itu, adakah perkara yang baik dan sebagainya. Cuma nak disebutnya di sini ada ruang dari segi bagaimana kita nak menyesuaikan pelaksanaan praktik yang berlaku dalam sejarah itu untuk kita lihat dia sebagai perkara itu perkara yang masih bertepatan dengan prinsip syarak yang dibawa lah. Itu yang saya ingat saya boleh sebut setakat itulah. Cuma saya nak tambah sikit tadi, di samping buku ini, bagaimana Ustaz Fido sebut ataupun saudara Nik sebut tadi, walaupun dia tidak memperincikan peristiwa, tetapi buku ini membentuk kaedah fikir sebenarnya. Itu yang penting saya nampak pada zaman sekarang, pada pembaca ni, kerana kita tak berpisah daripada isu-isu siasah. Walaupun sarapan pagi tak sarapan lagi, tapi kita tetap tak terlepas daripada isu-isu pentadbiran. Cumanya 22 kaedah ini walaupun membincangkan tentang para sahabat, tetapi aplikasinya akan memberi kesan pada pembaca dari sudut bagaimana kita melihat pertelingkahan siasah hari ini di kalangan umat Islam. Walaupun saudara ni sebut tadi ada ilmuwan, ada ulama yang terlibat dalam bidang politik hari ini, bagaimana kita boleh mengambil faedah daripada buku ini untuk kita bersifat beradab, dan adab kita itu tidak sampai menghalang kita daripada membincangkan tindakan-tindakannya sama ada betul atau salah. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain juga sebenarnya lebih luas lagi, bagaimana kita kembangkan lagi daripada kita menghormati sebagai title ulama juga, tetap kita kena faham lagi sebenarnya dalam konteks hari ini yang berbeza dengan kita itu adalah Muslim sesama kita. Bukan sekadar ada hak sebagai seorang ilmuwan saja untuk dihormati dalam soalan ni, tetapi seorang Muslim juga. Walaupun kita lihat sebagai seorang Muslim biasa, tapi dia masih seorang Muslim yang ada haknya sebagai seorang Muslim yang perlu kita tunaikan. Jadi itu yang saya nampak yang lebih pada buku kita ni, ialah bila kita baca tu insya-Allah bagaimana Ustaz Fido sebut, kita akan jadi seorang yang objektif, tetapi juga dia membentuk sikap kita lah dalam kita melihat perbezaan politik yang berlaku di kalangan sesama kita hari ini. Bukan sekadar hormat tu hanya terhad kepada seorang ilmuwan, bahkan sebagai seorang Muslim, selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah dia seorang Muslim, maka dia ada hak sebagai seorang Muslim untuk kita tunaikan, walaupun berbeza pandangan, walaupun tak setuju, walaupun kita berbeza pandangan dan orang kata marah dalam tindakan-tindakan politiknya sekalipun. Okey, terima kasih Ustaz Azam. Apa yang disebut Ustaz Azam itu memberikan satu lagi sebab untuk kita baca buku ini. Buku ini bukan sahaja tentang sejarah ya, yang membentuk masa depan, masa silam dan masa depan umat Islam, tapi juga buku ini kita boleh baca dan mengambil iktibar untuk politik zaman kita. Yang penting. Cuma satu lagi saya nak sebut saudara yang datang yang belakang tu, abang tengah tengok tu bang majoriti kita datang PBA KL saudara di ujung. Kita datang, kita beli buku yang kita suka, betul? Saudara, hidup terlalu singkat untuk hanya baca buku yang kita suka. Kadang-kadang bacalah buku yang kita tak sangka kita akan baca. Saudara, saya boleh potong jari, tapi saya takkan potong lah. Buku ini saudara tidak sangka saudara akan baca, tapi saudara akan tahu dengan pasti bila saudara dengar apa yang dia ulas nanti, buku ini wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Saya ada lagi 2 soalan kepada setiap seorang. Satu seorang lah. Jadi yang jauh itu datang dekat sikit, boleh dengar tentang buku ini. Kemudian tentukanlah buku ini penting atau tidak ya. Okey, saya janjikan tadi bahawa program kita ini bukan sahaja membincangkan buku ini apa yang tertulis, tetapi juga apa yang menjadi relevansi ya kepada realiti zaman ini. Ustaz Firdaus, yang melatari peristiwa buku ini adalah pertembungan di dalam Perang Jamal, Perang Siffin dan lain sebagainya. Dan dia menimbulkan suatu kumpulan besar di dalam umat Islam yang dipanggil Syiah. Bermula dengan politik, berakhir dengan akidah. Soalannya Ustaz, untuk dikaitkan dengan zaman kita ini, politik itu sebenarnya di dalam ruang lingkup apa? Ada yang kata fiqh, ada yang kata akidah, kan? Bukankah segalanya dalam agama ini adalah perkara akidah? Ya? Jadi kalau dia bukan akidah, dia berada dalam lingkup fiqh, kenapa? Apa bezanya
apa besarnya implikasi kalau kita mengambilnya di dalam ruang lingkup akidah? Silakan Ustaz. Panjang persoalan ni, tapi ringkas sajalah 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama sekali saya tak pasti sama ada saya nak kena berdiri macam Pok Jak atau tak. Saya salesman. Jadi nanti kita akan tengok nanti di hujung nanti bahawa para ulama sentiasa mengajak kita membezakan isu-isu agama, akidah dan juga ijtihad politik. Sama juga hari ini saya terpaksa membezakan watak Pok Jak sebagai TikToker yang kritis dan marketer buku kita hari ini. Jadi saya kena bezakan karakter dia tadi. Jadi tentang integrated ataupun interrelation antara agama dan juga politik, saya rasa pertama sekali kita sebagai orang Islam diajar bahawa ada satu kaedah bahawa inil hukmu illa lillah. Punca utama hukum, wahyu itu datang daripada Allah. Itu perkara yang kita sepakati, bahawa ada teras wahyu yang datang turun kepada kita untuk mengatur hidup kita. Ini persoalan yang akhirnya diterima oleh apabila seorang tu telah percaya tentang kewujudan Tuhan dan sebagainya. Kemudian dalam memahami wahyu ini, ada di sana ikhtiar manusia, terutamanya mereka yang sudah equip, dah mencukupkan dirinya dengan alat-alat untuk menganalisa wahyu tersebut, hingga terbitlah hukum fiqh. Jadi oleh kerana ada unsur kemanusiaan dalam pengeluaran hukum fiqh itu, kita kena fahami pertama, ada undang-undang dalam mengeluarkan, dalam ekstrak hukum, tapi dalam masa sama ada unsur manusiawi dalam mengeluarkan hukum. Kalau itu tentang hukum fiqh, apatah lagi dalam polisi-polisi, juzuk-juzuk, furuk-furuk dalam pentadbiran. Jagilah ada di sana ruang yang besar untuk dicampur oleh manusia. Jadi oleh kerana itu kita akan biasa dengar istilah-istilah sekarang, antaranya sebahagian tokoh-tokoh semasa menyebut Islam dan politik ni tidak boleh dipisahkan, lal faslu, tidak boleh dipisahkan tetapi perlu dibezakan. Dan maksudnya kita juga bukanlah seruan kita supaya membezakan isu mana isu politik, mana isu agama. Bukan tujuannya untuk mencabut akar nilai agama Islam daripada masyarakat kita. Itu satu perkembangan yang baik. Orang makin dekat dengan agama, cinta dengan agama. Tapi dalam masa sama, dalam kita aplikasikan tuntutan agama, di situ ada ruang campur tangan pandangan manusia. Yang itu yang kita mungkin nak cuba bawa dalam pengajaran dalam mana-mana khilaf sejarah yang berlaku. Dan jika tidak dikawal, tadi disebut oleh moderator tentang lahirnya beberapa firqah, antaranya Syiah, antara yang tak disebut tadi Khawarij. Satu kumpulan yang tidak puas hati kepada Muawiyah dan tidak puas hati kepada Saidina Ali kerana mereka berdamai. Terbit kumpulan ini dipanggil sebagai Khawarij. Saya nak ajak pendengar-pendengar kita imbas mula apa dalil mereka. Apa dalil Khawarij untuk menolak Saidina Ali dan menolak Saidina Muawiyah? Mereka kata kedua-dua sahabat yang mulia ni, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebab mereka melantik dua manusia, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As, sebagai orang tengah yang dipanggil sebagai hakim. Peristiwa perdamaian tu dipanggil peristiwa tahkim. Jadi seolah-olah mereka ni menghakimi manusia di atas hukum Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Saidina Ali radhiyallahu an dalam beberapa riwayat, ada riwayat yang menceritakan Saidina Ali hantar Abdullah bin Abbas sebagai pendeta ummah. Ada riwayat yang menceritakan Saidina Ali sendiri berdialog. Antara dialog itu mereka panggil orang-orang yang tak puas hati ni, mereka yang sampai bukan sekadar tidak setuju, tapi kemudiannya mengkafirkan Saidina Ali
dan mengkafirkan Saidina Muawiyah. Tengok khilaf politik tak bersetuju dengan beberapa ijtihad, jika tak dikawal akhirnya menjadi kafir mengkafir. Kita tak perlu rujuk pada sesiapa, tapi sejarah adalah sebaik-baik guru. Jadi Saidina Ali panggil, dan ini juga adalah hikmah. Kadang-kadang orang yang berlaku kekeliruan mereka dalam isu-isu politik jangan diubati semata-mata dengan kekerasan. Ubat juga dalam bentuk dialog, hiwar. Saidina Ali antaranya berhujah, panggil mereka tak bersetuju, dan kemudian diambil sebuah mashaf. Saidina Ali sebut pada mereka, sekarang kamu mintalah supaya mashaf ini berbicara. Ya mashaf antiq, wahai mashaf berbicaralah kamu. Kemudian mereka pun kata, macam mana lembaran-lembaran ini nak berbicara? Kemudian Saidina Ali menjelaskan, oleh kerana itu, kalau benar kamu, itu conscious kamu, itu kefahaman kamu, sekarang kamu jelas bahawa apa yang aku lakukan, apa yang Muawiyah lakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang kami belajar daripada firman Allah. Kalaulah dua pasangan suami isteri bergaduh, maka diminta untuk fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, dalam surah An-Nisa. Dua pasangan suami isteri bergaduh, maka lantiklah orang bijak pandai di kalangan keluarga wanita isteri dan orang bijak pandai di kalangan keluarga suami supaya menjadi pendamai. Jadi kata Saidina Ali, siapa yang lebih layak didamaikan? Bukankah dua kumpulan kaum muslimin lebih layak didamaikan daripada dua pasangan suami isteri? Apatah lagi pertikaian ini melibatkan mengangkat pedang dan peperangan. Jadi kesimpulannya, dalam menghalusi khilaf ni kita mempelajari bahawa khilaf jika tidak dicermati memang kadang-kadang diberi justifikasi akidah. Dan memang isu akidah ni dekat. Dan siapa kalau bahasa mudahnya lah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni jenis tuang tak sembahyang subuh sekalipun, sekarang musim sejuk, nak bangun sembahyang subuh pun payah. Kalau kita ni kaki tuang sembahyang pun, tiba-tiba ada orang nak ejek agama, kita akan melompat. Sebab agama ni identiti. Identiti ni dia ada satu pengaruh yang kuat. Dan identiti ni boleh diguna, boleh dijual, boleh ditunggang. Oleh kerana itu, peristiwa ini mengajar kita supaya khilaf akidah jangan diberi warna yang pekat, seperti seolah-olah ini adalah khilaf politik, minta maaf. Jangan diberi warna yang pekat seolah-olah ini adalah khilaf akidah yang boleh mengkafirkan orang yang berbeza pandangan dengan kita. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang boleh kita pelajari. Wallahu. Okay, terima kasih pada Ustaz Firdaus, dan kita akan conclude dengan soalan terakhir pada Ustaz Azam. Dan saya tengok ada dua sebab kenapa saya nak tanya Ustaz Azam soalan ini. Yang pertama, sebab Ustaz Azam adalah ulama madani. Yang kedua, sebab bersama dengan kita selepas ini sudah sampai orangnya adalah mantan MP Setiawangsa, mantan juga ahli ataupun pimpinan kanan sebuah parti pemerintah. Jadi saya tahu tanya soalan politik pada Ustaz Azam ya, berkait juga dengan buku ini, CP-CP. Buku ini kalau tidak adalah pengajaran lain, satu je pengajarannya adalah kalau sahabat pun bergaduh Ustaz dalam politik, apalah harapannya kepada kita, the mere mortals. Kan manusia biasa kita ini, sahabat juga bergaduh saudara. Kita ni orang biasa saja Ustaz. Berhentilah kita nak bersatu dalam politik. Tubuhlah sebanyak mungkin parti, bersama, bertindak, bersatu, berpecah. Tubuhlah semuanya. Kan? Kita cari arena lain lah untuk bersatu. Sukan, akidah, politik, bergaduhlah. Boleh Ustaz? Kita simpulkan begitu. Silakan Ustaz. Dan tutup sesi pagi ini terus Ustaz. Silakan. Saya simpulkan dengan saya tak bersetuju sepenuhnya dengan dalam politik bergaduhlah. Tidak. Kita pegang bahawasanya walaupun itu adalah macam saya sebut tadi, isu pertama ataupun isu terbesar yang menyebabkan perpecahan dalam umat ini, first dan juga yang terbesar adalah
isu persoalan pemilihan kepimpinan. Dan memang bila kita sebut isu ini adalah isu yang paling besar puncanya, tetapi bukanlah bermaksud maka berpecahlah, tidak. Kita sebut berbezalah pandangan, berbezalah pendekatan, berbezalah pendirian, bersainglah, berlawanlah, merebut undi dan sebagainya, tetapi bersamalah. Tapi kita perlu ingat sebagai seorang Muslim, kita sebut tadi, tetap kita boleh ambil perkataan para sahabat, akhirnya masing-masing berniat untuk membawa kebaikan. Macam mana yang walaupun disebut inilah takwil daripada para ulama, tetapi itulah sebenarnya hakikatnya, kesemuanya melihat untuk membawa kebaikan dan masalah pada umat. Selagi mana ada niat itu, insya-Allah walaupun kita tidak bersama, tetapi kita masih lagi orang kata apa, masih lagi bersaudara, masih lagi hidup secara harmoni dan juga hormat menghormati walau berbeza pandangan sekalipun. Harap memenuhi kehendak kita sebut pada sini, moga-moganya kekal kata apa, kita berbeza pandangan pada perkara yang kita berbeza, tetapi yang mana kita boleh bekerjasama dan boleh kita bersepakat, maka kita bersepakat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fikir ayat yang terakhir itu sempurna sekali untuk merangkumkan sesi telaah buku Pertelingkahan Politik dalam kalangan para sahabat. Kita mungkin tidak bersama ya mantan YB, tetapi kita boleh berdialog, kita boleh bekerja untuk negara kita, insya-Allah. Tanpa saya lengahkan masa, saya langsung saja menjemput untuk sesi yang berikutnya. Sesi yang ditunggu ramai orang. Semua datang ini bukan nak dengar sesi bedah buku, nak meet and greet. Tekilan sedikit saya, tapi saya maafkan saudara. Assalamualaikum.